بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita mulakan dahulu kuliah jam 9 kita di Rumbia Cafe House di Palma Shah Alam ini dengan umul kitab Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, menjadi kebiasaan saya juga di mana-mana kuliah, di mana-mana ceramah, di mana-mana tazkirah, kita mulakan juga dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali tuan-tuan dan puan-puan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Barang siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas orang itu 10 kali tuan-tuan dan puan-puan. Itu biasa kita dengar. Sekali je kita selawat ke atas Nabi, Allah selawat ke atas kita 10 kali. Kita selawat ke atas Nabi itu adalah doa. Dan bila mana Allah selawat ke atas kita, itu adalah satu rahmat. Sekali kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat ke atas kita 10 kali, itu adalah rahmat. Rawahu Muslim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanad yang sahih. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Lama dah kita tak bersiaran, kita tak bertemu dalam kuliah jam 9. Last itu hari bila Ustaz Lufi Bulan 2, bulan 1. Bulan 1 lah. Allah. Ni dah bulan 9. Jadi yang saya mulakan sahabat saya Ustaz Lufi, imam besar di Palma Hotel Shah Alam ni, juga juru nikah di Palma Shah Alam ni. Mana yang nak menikah, nak buat kat di Palma ni, kena cari beliau. Juga abang cameraman kita ada 2 orang hari ni, daripada hotel sendiri, daripada online majlis ilmu juga ada. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan terahmati Allah, kita masih lagi belum habis diuji oleh Allah SWT dengan COVID-19. Jadi nasihat, kita ikutlah arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya kita berada di tempat umum pakai mask. Tapi saya kalau nak ceramah malam ni pakai mask susah pula. Jarak tu dah ikut SOP dah, Alhamdulillah. Jarak ni jauh ni dengan saya ni, lebih 1 meter. Kemudian jarak di antara meja makan yang bukan daripada keluarga yang sama pun kita dah jarakkan, Alhamdulillah. Kita tidak bersentuhan, kita bercakap paling tidak 1 meter jarak dia. Tuan-tuan dan rahmati Allah, arahan yang baik ni kita buat dapat pahala. Sebab apa yang kerajaan suruh ni tuan-tuan dirahmati Allah adalah untuk kebaikan kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah kata jangan campakkan diri kita daripada kebinasaan. Malah ketika PKP awal-awal itu hari tuan-tuan dirahmati Allah, ramai orang ikut sunnah Nabi. Ramai orang ikut apa yang Nabi dah bagi tahu. Apa dia? Riwayat Muslim tu kan. Bila satu kawasan tu kena wabak penyakit, jangan keluar daripada situ. Yang mana pula kawat dia daripada luar, wabak tu ada dekat tempat tu, jangan masuk situ. Dan Alhamdulillah, kerajaan kita memang ikut apa yang baginda Nabi kata. Jangan keluar daripada tempat tu, diadakan sekatan. Yang luar nak masuk dalam pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, ini berlaku sekarang di negeri Sabah. Sama-sama kita doakan saudara kita, sahabat kita di sana dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Allahumma amin insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kalau ikut SOP juga yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, sebelum kita mula bedah kitab kita ni, digalakkan juga kita disebut apa Ustaz Lutfi? Muhasabah, ataupun kita melihat kembali salah satu hikmah ataupun melihat hikmah di sebalik COVID-19. Jadi sebelum kita masuk bab kitab kita ni, tanggungjawab saya lah follow selaku penceramah yang ditauliahkan, kita kena follow apa yang JAIS
yang baik telah ditetapkan di sana. Tapi sebelum tu saya bagi tahulah, tajuk kita ni dah masuk kepada bab yang terakhir, dan kita dah lihat pada bulan 1 itu hari peringkat yang terakhir dalam kitab Minhajul Abidin ini, iaitu kita lihat peringkat puji dan syukur. Kita dah lihat dah peringkat rintangan, cobaan, sabar, dan banyak lagi dah mukaddimah dia semua dah kita hurai. Yang akhir ni di hujung ni, tapi tak adalah habis malam ni. Benda ni ambil masa. Kita dah berada dalam peringkat yang terakhir, iaitu peringkat puji dan syukur. Dan sebelum itu, sebelum kita bedah lagi peringkat puji dan syukur ni tuan-tuan, mungkin kita kongsikan sedikit hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita di sebalik musibah COVID-19 ni. Boleh Ustaz Lufi lah? Ni kita memenuhi apa yang telah ditetapkan SOP oleh daripada pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Baiklah tuan-tuan, bila COVID-19 ni turun ni tuan-tuan dirahmati Allah, antara yang kita laksanakan ialah tidak boleh bersentuhan. Bersalam tu tak boleh. Malah kita dapat SMS hampir setiap hari. Jangan kata salam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita melagakan apa tu, penumbuk tu. Salam tak boleh. Dia laga penumbuk tu. Bukan nak tumbuk kita tuan-tuan. Dia laga je, tanda bersalam. Ada juga yang guna siku. Ada juga yang laga bahu. Nak menggantikan salam tu. Itu sebenarnya semua tak boleh. Jadi kita ulang balik arahan daripada Majlis Keselamatan Negara, itu semua tak boleh. Jadi digantikan dengan apa tuan-tuan? Tangan kanan pergi ke dada sebelah mana ni? Kiri, tunduk sedikit. Tanda kita menggantikan salam. Masya Allahu Akbar. Nah, ni dia. Allah bagi COVID-19. Tak sah kata salam, penumbuk, laga bahu, laga tangan, tak boleh. Cukup sekadar ni je. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah cuba sampaikan juga, kalau kita fikirkan hikmah dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, lama dah Allah SWT melarang lelaki dengan perempuan yang bukan mahram tak boleh bersentuh. Betul tak? Jangan kata bersentuh, Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan dekat dengan zina. Apa sahaja yang hampirkan diri kepada zina jangan buat. Bersentuh tak boleh, duduk dua-dua tak boleh. Tapi tuan-tuan, ada segelintir masyarakat di luar sana yang enggan, masih lagi pegang lelaki perempuan bukan mahram ni, masih lagi duduk berdua-duaan yang bukan mahram ni, buat juga. Nah, Allah bagi COVID-19 tuan-tuan. Jangan kata lelaki dengan perempuan tak boleh bersalam. Ni dalam surau tadi, solat maghrib berjemaah dalam masjid ni. Dalam surau berjemaah, dalam masjid berjemaah. Lepas solat biasanya orang kita ni kan bersalam-salam, langsung tak boleh salam. Ni hikmah COVID-19. Nak sangat pegang bukan mahram, aku bagi COVID-19, semua orang tak boleh salam. Naya ni tuan-tuan dirahmati Allah. Tu yang pertama, hikmah yang kita nampak. Yang kedua tuan-tuan dirahmati Allah, lama dah Allah Subhanahu Wa Taala suruh melalui kalam Allah tutup aurat dengan sempurna. Lama dah Allah perintahkan tuan-tuan. Nah, Allah bagi COVID-19. Kenapa dengan COVID-19? Wajib di tempat umum memakai mask. Tak pakai kena denda 1,000 tuan-tuan dirahmati Allah. Nampak tak? Allah suruh lama dah tutup aurat. Nah, Allah bagi COVID-19 dengan muka-muka kena tutup tuan-tuan. Tapi yang paling menyedihkan, mask dia boleh pakai, tudung pula tak boleh pakai. Na'udzubillah min zalik. Dia lebih takutkan COVID-19 berbanding perintah Allah. Sedangkan yang menjadikan COVID-19 itu tuan-tuan, siapa dia? Yang mengizinkan ada ni siapa dia tuan-tuan? Walaupun di sana ada teori konspirasi mengatakan asalnya daripada makmal di China dan sebagainya, tapi atas izin Allah benda ni jadi. Allah tak izin, buatlah apa pun tak jadi. Katalah benar sekalipun teori itu tuan-tuan, kalau Allah izin baru jadi. Ni Allah izin jadi. Tapi tetap juga mask pakai, tudung pula tak pakai, mask pakai, seluar pendek pula. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, hikmah yang ketiga, lama dah Allah suruh kita berjemaah. Orang lelaki lah terutamanya, mari datang solat berjemaah, mari datang solat berjemaah. Kan betul Ustaz Lufi dah? Mari datang berjemaah. Apa yang akan imam ingatkan? Ustaz Lufi, kalau kita berjemaah dekat surau, rapatkan saf, penuhkan dululah sebelum COVID-19. Penuhkan saf, rapatkan saf, penuhkan saf, rapatkan saf. Orang tak mari juga datang solat berjemaah. Saf ada, longgar-longgar juga tak nak dirapatkan. Tak apa, Allah kata, nah Allah bagi COVID-19. Tak usah datang terus masjid. Nak berjemaah pun tak boleh. Dah boleh berjemaah. Tengok tuan-tuan, jarak paling tidak 1 meter, tak boleh nak rapatkan saf, dibimbangi akan berlakunya jangkitan. Allahu Akbar.
Tuan-tuan, fikir-fikirkanlah di sebalik COVID-19 ni Allah nak bagi apa. Kemurkaan Allah kena ambil kira juga, tuan-tuan dirahmati Allah. Allah tegur dengan COVID-19, jangan buat benda yang Allah haramkan. Jangan disokong, jangan dibuat, jangan dimenangkan, jangan mengiyakan LGBT. Tapi ada orang buat juga segelintirnya, tuan-tuan dirahmati Allah. Ni Allah bagi COVID-19 ni untuk kita lihat. Jadi itulah antara hikmah yang banyak lagi kita boleh lihat. Tuan-tuan sedih tuan-tuan, bila awal-awal PKP bulan 3 itu hari, Allahu Rabbi, bila dah boleh keluar, ketua keluarga keluar, masuk waktu ni solat, azan berkumandang, kita pun macam biasalah, korang bawa motor, bawa kereta tu pergilah masuk masjid. Nah, tak boleh rupanya, baru teringat 3 orang je boleh. Imam, muazzin, siap. Allah, sedih. Sedih. Majlis kahwin pun kena ditunda. Betul Ustaz Lufi? Nak kahwin pun kena tunda, tuan-tuan. Fikir-fikirkanlah. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, itu hikmah yang kita dapat lihat sebagai menunaikan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor, agar pengkuliah ni sebelum dia cerita kitab dia, bawa sedikit hikmah. Dan insya-Allah para asatizah yang lain akan membawakan juga hikmah-hikmah yang lain, tuan-tuan dirahmati Allah. Boleh tak? Baik, kita lihat peringkat puji dan syukur yang kita dah lihat pada kuliah yang lalu. Kita recap sedikit. Kenapa manusia ni hamba Allah ni? Kita ni selamanya hamba Allah. Dekat mana kita nak lihat dalam Quran kita ni hamba Allah? Sab'ul mathani. Betul Ustaz Lufi? Orang selalu tanya dia, apa dia Sab'ul mathani ni? Dan saya akan tanya juga, kalau ada orang interview kerja, dulu saya interview orang nak kerja di tempat saya bekerja tu. Kalau mereka ni graduan daripada pendidikan agama Islam, daripada universiti-universiti Islam ni, terutamanya saya akan tanya, nama lain bagi suratul Fatihah apa dia? Ataupun soalan saya, apakah nama surah yang disebut sebagai Sab'ul Mathani? 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah dia suratul Fatihah. Jadi dalam surah Fatihah pun, kita dah tahu yang kita ni hamba. Bermula daripada ayat pertama dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita dah tahu dah, kita ni buat sesuatu, kita ni sebut nama Allah, nak identify yang kita ni hamba. Lagilah hamba bila kita baca Iyyaka na'budu, kepada engkau kami ini mengabdikan diri. Tu tentu-tentu kita hamba. Dan bila mana kita tahu kita hamba, Iyyaka na'budu, kita tahu kita hamba, dan kita tahu Tuhan itu Tuhan kita, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Itu membuktikan kita hamba lah. Tapi kita bukan sekadar baca, bukan sekadar jadi wajib rukun qauli dalam salat, tapi kita kena hayati dengan suratul Fatihah. Kita tahu pergi tinggi mana pun, duduk dalam mana sekalipun, pegang macam mana hebat sekalipun pengaruh jawatan kita dan sebagainya, tetap juga kita ini hamba, yang di atas itu Tuhan, tidak akan berubah abadan abada selama-lamanya. Baik, kenapa kita kena puji dan syukur, tuan-tuan? Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini ialah agar nikmat yang besar itu kekal. Kerana jika kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah bagi, ia akan hilang. Ini betul. Kalau tak syukur apa yang Allah SWT bagi kepada kita, tuan-tuan, ianya akan hilang. Antaranya, saya sebut, kita bedah yang pertama ni, antaranya, bila mana kita tak bersyukur di atas nikmat. Kita tengok yang atas dahulu dalam fizikal kita, rambut. Allah kurniakan rambut ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Saya nak tanyalah, kalau kita ni orang lelaki biasa rambut dia, apa disebut, minta maaf ya, tak ada kaitan dengan siapa-siapa pun. Kalau orang lelaki rambut botak ni biasa kalau sebab sakit dia botak, lelaki ni biasa. Tapi kalau orang perempuan yang mana fitrahnya berambut panjang, tetapi dia membotakkan kepalanya dan didedahkan kepada umum, nampak lawa ke nampak tak lawa? Fitrah seorang wanita, rambutnya panjang without any valid reason. Bahasa Inggeris sikit lah. Tak ada sebab, saja dibotakkan. Nampak cantik ke nampak sebaliknya? Ustaz Lufi? Nampak sebaliknya. Jadi kalau orang yang bersyukur atas nikmat Allah ini, tuan-tuan, Allah akan teruskan nikmat itu. Antaranya ialah dengan syukur dia di atas rambut yang ada. Seorang wanita, dia menutup rambutnya, itu tanda dia syukur.
Maksudnya tutup aurat lah. Ayat saya ni memang berbelit sikit, tapi mudahnya tanda seorang wanita bersyukur dengan rambut yang dia ada, dia menutup kepalanya. Apakah tanda seseorang wanita itu tidak mensyukuri nikmat rambut, malah Allah telah tarik dia rasa nikmat rambut? Apa dia? Tandanya ialah bila dia membuka tudung daripada kepalanya, dia tidak pernah merasakan itu dosa, dan dia tidak pernah merasakan yang menutup tudung, menutup kepala dengan tudung itu satu nikmat. Itu tanda menjawab kepada yang pertama, iaitu kenapa kita kena bersyukur. Sebab jika tidak disyukuri, nikmat itu ia akan hilang. Jadi orang yang tidak menutup kepalanya ni tadi, nikmat dia mensyukuri rambut ni tadi dah tak ada, dah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bab makan. Orang yang makan benda-benda halal macam kita, tuan-tuan dirahmati Allah, tanda kita syukur ialah kita makan, yang pertama, kita makan makanan yang halal. Bukan saja halal, yang macam dalam hotel ni, halalan thayyibah. Dahlah halal makanan di Palma ni, terbaik pula. Ada garis panduannya, kena pakai pelitup muka, kena tutup rambut, kena tutup kepala. Jadi tuan-tuan, tanda orang yang tidak bersyukur pula, dan Allah hentikan rasa syukur itu ialah bila mana dia berani memasukkan ke dalam mulutnya makanan yang bukan padanya hak. Harta orang lain jadi hak dia, harta anak yatim jadi hak dia, rezeki orang lain dia potong, dia cantas, jadi rezeki dia, dia ambil, dia rasakan tu rezeki, tapi sebenarnya tu musibah. Jadi ini disebut, yang disebut oleh Imam Ghazali, kalau tak syukur, ianya akan hilang. Hilanglah. Orang yang makan makanan haram ni tuan-tuan, rezeki yang haram ni tuan-tuan, itu tanda orang tak syukur lah. Hilang, Allah tak teruskan rasa nikmat syukur tu, tak ada dah pada dia. Nauzubillah min dzalik. Itu contoh. Yang kedua, kenapa kena bersyukur, kata Imam Ghazali? Agar nikmat yang telah diperolehi bertambah. Kita bersyukur ni supaya nak Allah tambah lagi nikmat Allah ni pada kita, kata Imam Ghazali. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sihat kita hari ini, bangun pagi, kita syukur alhamdulillah. Cara kita sihat, kita mensyukuri nikmat Allah dengan sihat fizikal ni apa dia? Bangun solat subuhnya, sayang isteri, sayang anak-anak, bagi belanja pada anak-anak, belanja makan, jumpa kawan, ucapkan assalamualaikum, sihat. Jadi Allah tambahkan lagi nikmat tu dengan apa dia? Kita dapat datang solat berjemaah, kita dapat mari datang hari ni ramai-ramai ni majlis ilmu, dapat tengok online majlis ilmu. Tu tanda Allah tambah lagi. Janganlah ingat Allah tambah ni tuan-tuan dalam bentuk RM semata. Hari ni aku ada 100, aku bersyukur, aku sedekah 50, aku ada 50. Aku nak tunggu sebelum detik 12 1 minit malam ni, dapat tak aku lagi RM100. Dia tunggu begitu pula. Dia nilai tambahnya sedekah dia tu tadi dengan bertambahnya RM juga. Bukan begitu. Mungkin Allah tambahkan nikmat dia dengan kesihatan, Allah berikan dia kemudahan dia untuk siapkan kerja dia hari ni, Allah berikan jawapan kepada kesulitan dia selama 2-3 hari ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, itu antara yang dimaksudkan agar nikmat yang telah diperolehi bertambah. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi bila sebut soal pasal nikmat ni tuan-tuan, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala yang bagilah, kita dah tahu Allah lah yang bagi nikmat ni pada kita tadi. Dah tentulah kita tahu hak Allah itulah yang kita kena tunaikan. Dan bila mana nak tunaikan hak Allah ini, pastilah kita akan melihat kepada satu subjek yang amat kritikal, yang boleh ke aku ni apply, boleh ke aku ni buat benda ni, adakah aku ni buat sebab benda ni. Apa dia? IKHLAS. Ikhlas. Hamzah, kha, lam alif, sad. Ikhlas. Jadi ada orang ingat ikhlas ni semata-mata kerana Allah SWT. Betul, memang semata-mata kerana Allah. Tetapi ada 3 tingkatan dalam ikhlas. Bukan tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 tu. Betul lah tu. Dia makin tinggi, tu paling atas, paling senior. Tapi yang kita nak bicara ni, ikhlas yang pertama tu, ikhlas yang paling tinggi sekali. Iaitu ikhlas yang pertama sekali adalah kerana Allah. Kameraman kita ada 2 orang hari ni.
rakam, live, record, publish, ikhlas kerana Allah. Khalas, itu kerja mereka, alhamdulillah. Tapi ada ikhlas nombor 2. Ustaz Lufi jadi imam dekat sini, juru nikah kat sini. Sehebat-hebat juru nikah tuan-tuan, dia tak boleh nikahkan diri dia sendiri. Betul tak? Nampak tak tuan-tuan? Allah punya kuasa. Tukang gunting rambut, sehebat-hebat dia tukang gunting, dia gunting rambut orang, dia tak boleh gunting rambut dia sendiri. Boleh, tapi takkan secepat, sepantas, secantik dia gunting rambut orang lain. Apa lagi yang boleh dibuatkan andaian sebegitu? Tukang gunting rambut, dia tak boleh gunting rambut dia sendiri. Juru nikah, dia tak boleh nikahkan diri dia sendiri. Orang yang menghatankan orang lain, dia tak boleh khatankan diri dia sendiri. Sebab waktu kecil, dia kecil lagi. Apa lagi? Apa-apalah yang tuan-tuan rasakan sebegitu. Nak menunjukkan apa? Terbatasnya manusia. Manusia ni tuan-tuan kena lihat. Pertama, dia terbatas. Yang kedua, dia baharu. Yang ketiga, dia tidak bebas, tidak lepas daripada melakukan kesalahan. Kalau 3 benda ni kita pegang, tuan-tuan dirahmati Allah, sosial kita dalam tempat kerja, sosial kita dalam masyarakat, sosial kita dalam masjid, sosial kita dalam surau, selesai. Kita tahu imam ni dia ada kurang dia ni, pengurus ni dia ada kurang dia ni, asatizah yang berceramah ni dia ada kurang dia ni. Tuan-tuan, jangan tunggu alim baru nak sampaikan apa yang baik daripada Nabi. Balighu anni walau ayah. Jangan tunggu jadi ustaz baru nak sampaikan kebaikan, tapi sampaikanlah kebaikan sehingga kita menjadi seorang yang alim. Kita nak bersedekah, jangan tunggu kaya, tengah ada duit, bagi. Nanti dah kaya, bagi lagi banyak. Jadi ikhlas ni tuan-tuan, tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah kerana Allah. Yang kedua, dia ikhlas juga tuan-tuan dirahmati Allah, tapi dalam masa yang sama dia nakkan pahala, dia nakkan keberkatan dari Allah kat dunia ni. Boleh? Boleh. Dia solat, dia nakkan pahala. Dia puasa sunat, dia nakkan pahala. Dia sedekah, dia nakkan pahala. Dia ikhlas, bukan tak ikhlas, cuma ikhlas dia tingkatan yang kedua, sedikit rendah daripada yang pertama. Yang ketiga, bunyi macam tak ikhlas, tapi dia ikhlas. Apa dia yang ketiga ni? Ikhlas dia ini mengharapkan Allah muliakan dia di dunia ni. Dia ikhlas buat ibadah ni, tapi dia minta sangat, ya Allah muliakan aku di dunia ini. Tak salah, itu perbincangan dia dengan Allah. Ayatnya dia ikhlas, tapi dia meminta kepada Allah agar dia ni dimuliakan Allah di atas dunia ni. Tak ada masalah. Jangan sampai kepada peringkat sum'ah. Ni saya dah sebut dah dalam kuliah-kuliah yang lalu sebelum PKP. Sum'ah ni lain pula. Dia mengharapkan Allah memperlihatkan kepada orang lain yang dia ni dah buat baik. Lain. Sum'ah dengan ikhlas peringkat yang ketiga ni lain. Peringkat ketiga ni dia cuma minta Allah muliakan dia di dunia dan hilangkan dia daripada musibah. Tak sama dengan sum'ah. Sum'ah ni memang dia mengharapkan, ya Allah, aku nak sangat jiran aku nak sangat orang kat tempat aku ni tahu aku ni baik, aku dah buat baik ni dah, tapi aku tak nak cakap dengan dia orang. Tolong gerakkan hati mereka, ya Allah, nampak aku buat baik. Tu sum'ah. Tu tak boleh lah. Tapi ikhlas peringkat ketiga ni tadi boleh, tak ada masalah. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah, sahabat Nabi ni, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terutamanya, apabila nak mengucapkan kalimah Alhamdulillah di atas satu-satu nikmat, menangis sahabat-sahabat ni, menangis. Nak ucap Alhamdulillah ni tak ucap lagi ni, Alhamdulillah ni tak ucap lagi ni, menangis. Sahabat lain tanya, ni kenapa menangis? Aku menangis sebab nak melafazkan Alhamdulillah tu pun nikmat. Ni para asatizah dekat radio, dekat TV ulang banyak kali dah ni tuan-tuan. Kita rasa tertekan, rasa kecewa, apa yang kita minta tak dapat, tapi kita terlupa nak syukur apa yang sentiasa kita ada. Ingat tuan-tuan, kadang-kadang tak dapat, itulah nikmat. Sebab kalau kita dapat, kita lupa dunia ni. Sebab tu Allah tak bagi. Allah peram benda tu, istilahnya. Allah pegang, diamkan dulu benda tu. Allah gantikan doa itu buat kita di alam kubur sebagai pahala ibadah. Allah peram benda tu, pegang benda tu agar dia menjadi ibadah dekat padang mahsyar nanti. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, saya bawa contoh peribadi saya lah tuan-tuan. Baru-baru ni saya di pejabat, waktu tu dah pukul 1, waktu rehat lah Ustaz Lufi ya. Kalau di pejabat ni biasa kalau kita bekerja ni 1 tu jam tu waktu tu rehat.
Hati saya tergerak nak balik. Tergerak nak balik ni, nak tengok orang rumah ni. Tergerak hati nak balik. On the way nak turun lift tu, nak ke basement tu, dah sampai basement, isteri saya telefon dalam keadaan yang kata cemas. Dia bila cemas, saya pun risau apa benda dia cemas. Assalamualaikum bang, dia cemas. Balik cepat ni kereta ni meragam pula ni, tak berhenti kipas dia ni, dah off engine pun kipas duk berpusing lagi ni. Bagi kita orang lelaki benda tu biasalah, adalah nak kena ganti tu kan. Jadi dia cemas, dia telefon, tak apalah bang, on the way balik ni kata. Dia on the way balik ni tuan-tuan dirahmati Allah, memikirkan apalah agaknya boleh rosak macam tu kereta tu. Dekat highway ni Allah tunjuk pada saya satu benda yang saya nak kongsi pada tuan-tuan, yang tuan-tuan pun kerap nampak. Kemalangan. Kereta bertimpa-timpa. Ada seorang wanita dalam keadaan cemas, keluar menggigil-gigil, perempuan. Kan orang perempuan tuan-tuan, apa yang jadi kepada dia tuan-tuan? Nampak lipas pun dia menangis. Nampak tikus pun dia menangis. Kahwin pun menangis. Dapat anak menangis. Dapat madu, confirm menangis. Madu. Marah ibu kita. Ni contoh. Jadi on the way balik ni saya tengok dia bukan non-Muslim lah, kesian. Dalam hati kita doakan semoga selesai dengan baik. Kereta tu teruklah rosak dia. Sebab kereta perempuan ni tadi dia berada di tengah, dia kena sondol belakang, dia menyondol orang depan. Jadi depan belakang memang teruk kereta dia. Terdetik dekat hati saya, kereta rumah saya bawa ni rosak dia, kipas tak berhenti je tuan-tuan. Dah parking, dah off engine, kipas tak berhenti, berpusing je. Sedangkan yang ni tadi aksiden lagi teruk ni tuan-tuan dirahmati Allah. Allah uji dia. Jadi apa yang saya nak sampaikan, sebab tu saya kata kadang-kadang sesuatu yang kita minta daripada Allah berupa nikmat tapi tak dapat, ingat itu juga adalah nikmat. Tak dapat tu juga nikmat. Sebab kalau dapat dikuatiri orang itu takkan bersyukur di atas nikmat Allah. Antaranya Qarun. Qarun minta kepada siapa untuk dia jadi doa, untuk dia jadi kaya tuan-tuan? Minta kepada Nabi mana? Qarun. Nabi Musa alaihi salam. Bila istananya dah nak tenggelam ni tuan-tuan, dia masih lagi tak mohon keampunan daripada Allah. Malah dia minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta kepada Tuhan kamu selamatkan aku. Dia tak direct terus pada Allah tuan-tuan. Qarun ni kaya dia tuan-tuan. Kalau kita kaya, kita beli emas. Contoh, Qarun dia kaya bukan dia beli emas. Qarun dia kaya, dia yang buat emas. Boleh nampak tak perbezaan kayanya kita? Satu lagi, Qarun ni dah mati berapa puluh ribu tahun tuan-tuan, berapa beribu tahun, orang masih tahu nama dia. Malah kalau terjumpa tembaga dekat belakang rumah, kita sebut harta siapa? Harta Qarun. Oi, aku jumpa harta Qarun dekat belakang rumah. Oi, aku jumpa harta Qarun dekat gua tempurung. Oi, aku jumpa. Nampak? Glamour tak glamour? Glamour. Tapi apa ada guna dengan nama tuan-tuan kalau duduk dalam neraka? Firaun. Siapa yang tak kenal Firaun? Betul, kenal tak? Tapi di mana Firaun sekarang tuan-tuan? Glamour. Jadi kalau mengharapkan, ya Allah, bagilah aku masuk pertandingan menyanyi ni, lepaskanlah aku keluar TV ni, ya Allah, aku nak jadi glamour. Glamour tuan-tuan. Firaun pun glamour. Tapi tempat dia di mana? Sebab itu pentingnya sifat qanaah. Sifat qanaah ni cukup dengan apa yang ada Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Begitulah keadaan nama kamu di dunia ni, itulah dia tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab kalau takut kita minta sesuatu yang sebenarnya kita tak mampu kita handle, akan jadi benda lain tuan-tuan dirahmati Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada masa lagi? Oi, banyak lagi masa tuan-tuan. Baik. Kita sambung lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-18. Saya ulang, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia tuan-tuan? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, dan sesungguhnya Allah kata kalau nak ta'uddu, kamu ni, dia ni ta'uddu ni dekat belakang tu dhamir ganti diri kepada orang ramai. Allah nak bagi tahu kalau kamu semua nak hitung ta'uddu. Ta'uddu tu kira-kira nikmat Allah, la tuhsuha, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Tu ayat kita panjang. Ayat pendek dia la tuhsuha, tak mampulah. Takkan terkira. Takkan terkira nikmat kita, terutama contoh hari ni hari Jumaat. Pagi tadi sunnahnya
Kita hari Jumaat je, automatically dalam kepala kita ketip kuku. Betul? Kenapa ketip kuku? Jawapan kita sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Teruskan. Yang kedua, jangan lupa, itulah nikmat Allah SWT yang Allah didik kita melalui sunnah Nabi ni tadi. Kuku kalau panjang tuan-tuan, bawahnya itu penuh bakteria, jangan lebih 40 hari. Ada orang kadang-kadang dia lebihkan dekat hujung ni, jari kelingking dipanjangkan. Sebab apa ni? Dulu selalu nampak orang dia suka memanjangkan salah satu jari kuku tangannya, antaranya kelingking ni lah, belah kiri. Sebab apa? Senang nak mengorek. Korek apa? Sendiri faham lah tu. Sedangkan sabda Nabi SAW, jangan lebih 40 hari. Bawah tu tuan-tuan penuh dengan kekotoran. Nak makan ni, walaupun tangan kiri. Itulah tangan yang nak pegang anak, itulah yang tangan nak pegang baby kita yang kecil lagi, itulah tangan yang nak pegang isteri, itulah tangan yang nak memegang ibu, nak salam ayah, bagi tangan ada kuku yang panjang dengan kotor. Bukankah kita tidak mengetahui memotong itu juga nikmat Allah? Tuan-tuan pernah tengok orang ketip gigi, ketip kuku biasa dengar kan? Ada tak istilah ketip gigi? Gigi ni tak panjang-panjang tuan-tuan, itu juga nikmat Allah. Kalau gigi kena ketip tuan-tuan, oi nayo, asal lagi Jumaat je panjang sebelah. Kena gigi taring tuan-tuan, jadi raja bersiung. Nak kena ketip. Gigi tak panjang, yang panjang kuku, rambut. Minta maaf ya. Dan juga segala rambut yang ada, itu lebih baik ayatnya. Dan segala rambut yang ada pada tubuh itu panjang, tapi gigi tidak. Itu juga nikmat daripada Allah SWT. Sebab tu tak terhitung tuan-tuan, tidak terhitung. Wallahi tidak terhitung. Itu belum kita lihat nikmat iman dan nikmat Islam. Lahir-lahir kita ni dah ben dan benti. Allahu Rabbi. Baik, jadi kita sambung lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman yang seterusnya dalam surah Saba ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Bukan saya sebut, bukan ulama sebut, bukan para asatizah sebut, bukannya siapa-siapa pun sebut, tapi yang menyebut benar Allah bagi tahu ramai hambanya yang tidak ataupun sedikit. Qalil wa qalilun. Qalil tu sedikit, dan sedikit min ibadiyasy syakur, hamba dia, orang yang mengabdikan diri kepada Allah ni sikit sangat yang syukur. Banyaknya mengeluh bila tak dapat tuan-tuan dirahmati Allah. Allahu akbar. Tanda kita bersyukur di atas musibah. Musibah ni kalau landa diri kita tuan-tuan, bersyukurlah. Tanda dia ialah pertama sekali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sabar di atas musibah yang melanda diri kita ni tadi. Yang ketiga, jangan terlalu banyak sangat mengeluh di atas musibah yang melanda. Takut tak termasuk orang yang bersyukur, takut tak termasuk orang yang redha di atas musibah ni tadi. Itu adab dan tertib. Innalillah, sabar, jangan kerap mengeluh. Cerita boleh cerita kat orang, tak ada masalah, tapi janganlah itu yang dia ulang. Kenapalah slipper Jepun aku hilang? Kenapalah slipper aku hilang? Kenapalah slipper Jepun aku hilang? Itulah kenangan indah nak bertemu dengan isteri aku yang pertama ni dulu. Diulang. Dia tak redha pada Allah SWT. Jadi macam mana Allah nak tambah? Macam mana Allah nak ganti? Sedangkan dekat rumah dia tuan-tuan tu gantung ayat yang disebut sebagai ayat apa? 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa min haitsu la yahtasib ila akhir. Nabi tak sebut pun ayat ni 1000 dinar, dia datang kemudian tuan-tuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia jalan keluar. Kan tu syarat dia ayat 1000 dinar ni. Yang pertama, kalau disebut 1000 dinar, yang pertama sekali Allah dah bagi tahu dah, wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, baru Allah bagi jalan keluar. Wa min haitsu la yahtasib wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maaf. Dan akan diberikan rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Orang kejar yang nombor 2 ni.
Nakkan rezeki yang tak disangka-sangka, tiba-tiba orang bagi 1,000, tiba-tiba orang bagi cek, tiba-tiba orang bagi kereta, tiba-tiba orang bagi handphone. Boleh. Tapi yang pertama ni kena beriman dulu. Sebab tu tuan-tuan, akhlak kita dengan Al-Quran bukan sekadar dibaca, yang macam Ustaz Lufi, alhamdulillah seorang hafiz, bukan sekadar menyampaikan, seorang amalkan, tapi bertadabbur. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, hendaklah kita faham, beramal, bukan sekadar baca ni tadi. Nak kena tahu sebelum nak dapat wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Syarat ni Allah dah letak dekat awal dah. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Takwa ni maksud dia apa? Yang pertama takut. Kalau kita lihat ayat yang lain, puasa, sabar, sedekah, itu ciri orang yang bertakwa, barulah dapat. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sekadar gantung sahaja frame dekat rumah tuan-tuan, tak jadi apa. Dan yang paling penting tuan-tuan, Allah nak tengok usaha. Allah jadikan anak kita ni tuan-tuan, jangan takut orang risau anak ramai. Saya bukannya promote main anak ramai-ramai, tak. Saya nak bagi tahu, jangan takut untuk ada zuriat yang ramai. Sebab Allah dah bagi tahu dah, ini sifat harus bagi Allah. Once Allah jadikan sesuatu, termasuklah ghairu akil, yakni binatang yang tidak berakal. Bila Allah jadikan katak, bila Allah jadikan kucing, sebab tu Piramli sebut dalam cerita Nujum Pak Belalang, apa dia? Ulat dalam batu pun hidup, boleh hidup. Memang betul, tu sifat harus Allah. Bila Allah jadi kun fayakun, Allah jadikan sesuatu, maka Allah, sifat harus Allah memang bagi makan orang tu. Jadi anak kita ni tuan-tuan, jangan takut dengan mereka. Sebab apa? Dia tak akan memiskinkan kita. Setiap anak yang lahir ni tadi, dia ada rezeki dia sendiri. Jalannya tu berbeza, bapaknya nak cari makan. Mungkin dengan cara begini, mungkin dengan cara begitu, dengan begini dan begitu. Cuma usaha nak kena ada. Boleh Baik, saya baca kat sini. Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan, setiap cubaan yang datang dari Allah, aku rasakan bahawa di dalamnya terkandung 4 kenikmatan. Mungkin saya nak sebut kat sini, ada 4 kenikmatan kalau setiap cubaan atau musibah yang melanda diri dia. Abdullah bin Umar kata, apa dia yang pertama? Bahawa musibah itu tidak berhubungan dengan agama. Contohnya, salah seorang anggota keluarga meninggal, ini bererti bukan agama atau imannya yang mati. Maksud Abdullah bin Umar, musibah tidak berhubungan dengan agama tu ialah bila terjadinya sesuatu musibah ke atas diri kita tu, bukan tandanya Islam kita hilang, bukan tanda iman kita hilang, tapi sebenarnya menghubungkan kita lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia suruh kita lebih solat, dia suruh lebih kita sujud. Ingat riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata mafhumnya, saat sujud itu adalah lebih hampir dengan Allah. Kenapa sujud lebih hampir kepada Allah tuan-tuan? Kita tengok bab solat sikit Ustaz Lufi. Dalam rukun fi'li, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bacaan yang sunat dalam rukun fi'li mana yang kita minta kepada Allah? Jawapannya adalah duduk di antara 2 sujud. Yang lain semua mengesakan Allah, membesarkan Allah, mentakzimkan Allah. Duduk di antara 2 sujud kita minta kepada Allah, Rabbil firli warhamni wajuburni warfa'ni ila akhir. Tu kan doa. Sujud doa tak? Sujud kita memuji Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu pun kadang-kadang yang disebut sebagai solat macam ayam mematuk tu. Nak cepat je, tok-tak. Kita tengok kita doa ketika duduk di antara 2 sujud. Sebelum kita doa ni tuan-tuan, daripada i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ni mentakzimkan Allah ni, membesarkan Allah. Baru kita sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud ni, minta maaf sujud yang normal. Orang boleh sujud normal, minta maaf punggung lagi tinggi daripada kepala. Orang Melayu kita tuan-tuan, ni saya masa kecil ingat lagi lah, kalau kawan kita tolak-tolak kepala, sekeh-sekeh kepala kita, apa kita kata? Apa Tuan Haji ingat tak? Ni dulu-dulu punya ni. Tanya orang-orang muda ni tak ingat ni. Dia kata apa? Ingat bapak aku tak bayar fitrah, betul tak? Bapak aku bayar fitrah Nak, betul tak Ustaz Lufi? Dulu punya cerita.
Tolak kepala. Bapak aku bayar fitrah tak boleh ni bawa main kepala ni. Tengok cerita Piramli. Ini kepala bapa kau, ni kepala bapa aku. Gaduh. Cerita apa? Doremi. Labu-labi. Labu-labi ada. Cerita Doremi pun ada juga. Habis kepala bapa kau mana? Entah. Yang melagakan orang ni disekih. Nampak? Orang Melayu kita kepala jangan buat main. Tapi ingat, bila mana salat, sujud, kepala lagi rendah daripada punggung. Baik, bila dah sujud ni tadi, mengesakan Allah, membesarkan Allah, barulah duduknya doa. Nampak? Nak bagi tahu apa ni sifat solat? Hang sujud dulu, baru hang minta. Jangan minta dulu baru sujud. Hang sujud dulu baru minta. Nampak tak? Bukan tu sahaja dalam suratul Fatihah. Saya dah sebut di sini sebelum PKP tu hari, tuan-tuan. Suratul Fatihah dalam konsep yang saya sedang ceritakan ini terbagi kepada dua suratul Fatihah. Lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, syukur kita kepada Allah di atas nikmat yang kita dapat. Ni kita tak minta lagi ni. Baru syukur di atas apa yang kita ada, tak minta lagi ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak? Sekali lagi ulang. Lepas tu Maliki Yaumiddin. Apa ni Maliki Yaumiddin ni? Malik, Tuhan, hari kemudian. Ni tak minta lagi ni. Maliki Yaumiddin. Kemudian apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak minta lagi. Kemudian ayat yang ke-6 mazhab Syafi'i, Ihdinas siratal mustaqim, baru minta setelah 5 ayat. Betul tak? Jangan minta dulu, puji Allah dulu, baru minta ni. Ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan, tunjukkan, berikan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana kau nak ni? Allah kata, Allah ajar kita ni, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang dalamnya nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nampak? Di hujung baru minta, tuan-tuan dirahmati Allah. Allah sedang menunjukkan sesuatu kepada kita. Selamanya kita ni abdi. Sedarlah diri kita, tuan-tuan. Siapa pun kita, kalau kita tahu kita abdi, selamat kita dunia akhirat. Macam doktor lah, saya pun ada sebut di sini, Ustaz Lufi tu hari kan. Kita ni sakit. Biasa sakit hari apa orang kerja ni, tuan-tuan? Hari apa orang yang kerja ni, dia sakit hari apa biasanya? Akak kita sebut hari Isnin. Ni bos saya kat tempat kerja ni pun sama juga. Dia selalu dia berseluruh dengan kami dalam mesyuarat. Inilah hari Isnin korang ni. Hari Isnin ni hari sakit, dia kata. Dalam bahasa Inggeris dia ada satu istilah dia. Hari Isnin ni apa? Monday blues. Bukan kata orang kerja je, orang belajar pun sama, Monday blues. Kalau nak balik daripada kampung ke kampus tu, Allah, hari Isnin ni liat benar. Hari Isnin pagi tak nak kelas, request dekat lecturer. Jumaat petang pun tak nak balik, tak nak kelas. Sebab apa? Jumaat petang nak balik kampung. Isnin pagi tak nak kelas sebab apa? Tengah hari baru nak sampai kampus, baru sampai nak college, nak demand. Jadi cerita pasal sakit ni, tuan-tuan, hari Isnin ramai orang sakit. Yelah, kalau dah ketentuannya sakit, kita nak buat macam mana kan? Baik, orang pergi klinik, dia batuk, demam, sesama ni. Adakah dia duduk-duduk, doktor, saya nak MC? Boleh macam tu ke? Tak boleh. Doktor nak bagi MC kat kita ni pun, tuan-tuan. Tapi hospital kerajaan, klinik kerajaan susah ya. Swasta senang. Okay? Kerajaan dia ada segala macam dia punya SOP lah. Kalau swasta ni ya, dia nampak kita tak sihat tu dia keluarkan MC. Baik, jadinya dia tanya dulu, apa sakitnya ni? Apa yang tak sihatnya? Kita pun bagi tahu. Nenek-nenek, okey, nak MC ke hari ni? Doktor offer kat kita, dengar MC ni, tuan-tuan lah, MC. Kalau doktor tak tanya, kita akan sebut sebelum keluar bilik doktor tu, saya nak MC hari ni, boleh? Nampak tak, tuan-tuan? Sesama manusia pun, contohlah nak minta dengan mak duit belanja lebih sikit, paling tidak sebelum tu dia lipatkan kain mak dia, dia angkatkan baju, dia puji mak dia cantik hari ni, dia belikan mak dia beg, baru dapat duit belanja lebih. Dia tak ada main minta terus, dia ada cara dia. Tu sesama manusia Allah ajar, Allah ilhamkan. Bagaimana pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik, yang seterusnya kata Sayyidina Abdullah bin Umar, musibah bila melanda ni dia nampak ada 4 nikmat. Nikmat yang kedua, dia kata,
Yang pertama tadi dia nampak bila musibah tu melanda, mendekatkan dia lagi dengan agamanya, yakni dengan Allah. Yang kedua, musibah itu bukan satu malapetaka yang hebat, kerana berat musibah masih ada yang lebih berat. Betul lah tu. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan. Hari ini kita rasakan ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Cara kita nak rasa susah sangat nak move on, kita lihat orang lain yang jauh lebih susah daripada kita. Hari ini tuan-tuan dirahmati Allah, jari kita patah, kita tengok orang yang tangannya semua patah. Orang yang tangannya patah, lihat pula orang yang kakinya patah. Orang yang kakinya patah, lihat pula orang yang lumpuh separuh badan. Orang yang lumpuh separuh badan, lihat pula orang yang lumpuh. Kalau dia lumpuh daripada pinggang ke bawah, tengok pula orang yang lumpuh sebelah pula. Begitulah seterusnya untuk menerbitkan rasa syukur. Tetapi untuk menerbitkan rasa motivasi, kena pula lihat orang yang susah juga. Orang yang berjalan kaki kena melihat orang yang ada basikal untuk dia motivate diri dia jadi hamba Allah yang lebih baik. Orang yang ada basikal kena lihat orang yang ada motosikal untuk terbitkan diri dia jadi hamba Allah yang lebih baik. Orang yang ada motosikal tak ada kereta kena tengok orang yang ada kereta untuk tambah lebih baik kehidupan dia. Orang yang dah ada kereta kena tengok orang yang lebih mahal kereta dia untuk terbitkan rasa bukan sahaja syukur tapi motivasi buat diri dia. Itu vice versa, sebaliknya. Yang ketiga, Abdullah bin Umar kata dalam satu-satu musibah ada nikmat yang ketiga, iaitu apa dia? Nikmat dikurniakan keredaan dalam menghadapi musibah. Redha tak kita dalam musibah? Bukan salah kita mengeluh, hai, rosak lagi motor ni, meragam lagi kereta ni, tak laku pula jualan aku hari ni. Ustaz Lufi jual apa tu? Samosa tu kan. Tapi Ustaz Lufi hari-hari asyuk tu, alhamdulillah. Siapa nak cari samosa inti lebih tuan-tuan, yang live, tengok live ni, mari datang jumpa Ustaz Lufi tuan-tuan. Samosa beliau tebal, saya pun belum beli. Nanti insya-Allah ada rezeki kita beli. Tu dia tuan-tuan. Kena redha. Allah bagi aku hari ni rezeki RM500 je untung, alhamdulillah. Ada orang bagi aku hari ni rezeki aku dapat Allah bagi RM100, alhamdulillah. Tolonglah jangan lepaskan kalimah alhamdulillah. Tapi jangan sampai jadi satu perkara ni tuan-tuan yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya. Benda ni jadi contoh, dia tak buka aib siapa-siapa. Dia sekadar jadi motivasi tuan-tuan. Dia tengok perniagaan dia kurang, maju, orang tak ramai. Apa dia kata pada pekerjanya? Dia kata, ni buat nasi lemak ni, dia kata, potong timun tu halus-halus, kau buat ni tebal sangat, jangan bagi tebal sangat pada orang, kita rugi. Dia tak kenal lah saya siapa situ tuan-tuan. Saya orang luar mari datang singgah. Dia tak kenal lah. Tapi saya yang tengah duk makan nasi lemak dia ni, dekat depan tu meja tu, contoh saya makan kat sini, dekat tak jauh daripada situ tu, dia dengar pekerja dia tengah potong nasi lemak ni tuan-tuan, malam. Saya balik daripada ni, saya singgah sekejap bawa kawan minum. Dia teman saya belanja dia makan. Dia minta ni, bos dia minta potong timun tu senipis mungkin, nanti rugi kita. Allahu Rabbi. Ni tak betul ni tuan-tuan. Rugi untung, usaha kita betul, tapi bukan usaha dengan mengenai pelanggan begitu tuan-tuan dan rahmati Allah. Tapi hotel di Palma ni alhamdulillah, timun kalau boleh nak satu timun terus bagi tak, contoh. Itu baru betul. Kita ni hidup ni macam ni lah istilah. Saya sering kali ingatkan isteri saya yang pertama, itulah the one and only. Dengan dia bergurau je ni. Dia yang ceria macam Ustaz Lufi ni bahaya ni. Dia kuat bergurau ni, insya-Allah dia setia. Gurau Ustaz Lufi. Baik. Kita kalau dalam hidup tak boleh nak menyenangkan orang lain, tolong jangan menyusahkan orang lain. Dalam hidup kita ni kalau ada niat, aku tak nak senangkan orang lain pun bukan nak senangkan aku. Okey, bukan tak apa, tak elok pun, tapi jangan sampai kepada satu tahap menyusahkan orang lain. Letak batu tengah jalan, orang tengah bawa kenderaan ni, dia berhenti naik motor, pergi tekan traffic light, orang nak melintas tu, merahlah traffic light kita, kemudian dia gelak-gelak, dia sambung naik motor jalan terus. Pun saya pernah jumpa juga tuan-tuan, niat nak buat khianat dekat orang, atas jalan himpit orang dengan sengaja, hina orang, jerekah orang dengan sengaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, sedangkan itu terbit kerana perasaan buruk sangka sahaja. Benda yang dia dengar, benda yang dia lihat tu tak ada pun hati dia. Sebab itu tuan-tuan, hati ni jangan main-main. Kalau terbit rasa buruk sangka, cepat-cepat istighfar. Iblis sedang mendidik nafsu
Sebab tu bila nak terbit rasa buruk sangka, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Cepat-cepat kita baik sangka. Sebab belum tentu apa yang kita fikir itulah orang tu buat. Sebab tu kalau tak nak kena penyakit resah, gelisah, sakit hati dengan orang, itu syarat dia pertama. Ulama kata jangan suuzon, buruk sangka. Buruk sangka ni bukan dengan orang je tuan-tuan, dengan Allah pun boleh jadi. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, nikmat dalam satu musibah mengikut pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa dia yang ketiga? Nikmat dikurniakan. Tadi dah yang ketiga sudah. Yang keempat, nikmat menunggu pahala. Apa maksud Syekh Abdullah bin Umar nikmat menunggu pahala? Adakah maksudnya dia dapat melihat pahalanya? Nikmat menunggu pahala. Maksud dia tuan-tuan, dia nak dapatkan halawatul iman, rasa tenang, rasa seronok dalam jiwa dia, dek kerana dia redha, dek kerana dia yakin, baik sangka dengan Allah. Musibah yang Allah bagi ni sebab kafarah, sebab Allah sayang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, itu dia yang keempat. Kita nak rasa halawatul iman. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu sebelum tu, ni tentang tauhid. Adanya kita hari ini di sini, pertama memang dengan izin Allah. Yang kedua, adanya kita di sini adalah sebab Allah sedang menaikkan darjat kita. Termasuk saya. Saya tak ada apa-apa pun. Saya berkongsi sesuatu yang ada pada saya yang sedikit ni, tak sampai sebesar zarah ni saya kongsikan. Bukan tujuan untuk mengajar atau mendidik, sahaja untuk berkongsi. Tuan-tuan kongsi dengan saya kongsi dengan tuan-tuan. Jadi adanya kita pada hari ini dalam majlis ilmu ni, walaupun kita rasa pada mulanya berat hati, walaupun pada mulanya rasa malas, walaupun pada mulanya rasa macam tak nak pergi, tapi tiba-tiba ada kita di sini. Jadi jawapan dia tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah Allah sedang menaikkan darjat kita. Baik sangkalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Alhamdulillah dah. Terima kasih. Ni pun nikmat juga ni tuan-tuan. Baik. Tersambung lagi tuan-tuan dirahmati Allah. Saya nak bacakan surah. Ada masa lagi. Mana yang live ada kitab yang sama dengan saya ni, Minhajul Abidin ni, kita melihat pada muka surat 450. Baik. Saya nak bacakan sebuah ayat pendek je dalam kitab ni, daripada surah Al-An'am. Daripada surah Al-An'am ayat ke-53, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di hujung ayat. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui akan orang yang bersyukur? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni turun sebab dalam ni tak ada tuan-tuan, tapi saya bacakan ataupun saya sampaikan kepada tuan-tuan sebab kenapa turunnya ayat ke-53 ni. Kita lihat pendapat daripada Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas mengatakan ada beberapa orang Quraisy yang berjalan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ya, Bilal ada, Suhaib ada. Jadi orang Quraisy yang berjalan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila dia nampak Bilal, Suhaib, orang susah, pakaian yang biasa, tak baru, tak cantik, comot, tak kemah lah, tak cantik lah, bukan seperti mereka yang kaya. Jadi orang Quraisy ni pun berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu nak kami ni masuk Islam, tapi kawan kami, saudara kami, orang yang dekat dengan kami, orang yang susah macam ni? Sebab tu Allah turun ayat ni bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah itu lebih mengetahui orang yang bersyukur? Jadi jangan dilayan kalam orang Quraisy ni tadi. Itu sebab ayat ni tadi turun tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi bila sebut pasal nikmat yang kita dapat, ingat juga saya sebut tadi, apa yang kita tak dapat tu juga tak dapat, itu nikmat. Belum dapat pun nikmat. Sebab apa? Yang belum dapat tu satu nikmat, Allah akan beri mungkin nikmat itu pada time yang sesuai. Sebab itulah bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Nak cakap macam mana lagi tuan-tuan? Sabar ni yang pertama, sabar kita ini melaksanakan perintah Allah. Kedua, sabar kita ini dalam tahan diri kita ni daripada melakukan perkara yang Allah larang.
Yang ketiga, apa lagi kita kena sabar? Yang ketiga kita kena sabar, ulama kata sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah telah qadarkan kita ni rambutnya kerenting. Allah telah qadarkan orang tu kulitnya putih mulus. Ada orang dah diqada dan qadarkan kulitnya sawo matang. Jadi jangan kita tak sabar. Ada orang lahir dia begitu begini dan macam-macam lah. Jadi itu telah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bersabar. Tapi ingat yang pertama tadi ni, sabar dalam melaksanakan perintah Allah ni terkandung juga yang pertama, apa dia? Niat. Bila kita ni sabar nak menunaikan perintah Allah, antaranya solat lah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta bantuan dengan Allah dengan cara apa? Jalan apa tuan-tuan? Sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya solat itu lakabiratun, berat, illa 'alal khashiin. Betul Ustaz Lufi ya? Kecuali bagi orang yang khusyuk. Maksud orang khusyuk ni apa? Dia tahu solat itu untuk siapa, pada siapa dan tujuan solat. Jadi niat nak kena betul dalam melaksanakan sabar dalam melaksanakan perintah Allah ni. Pertama, niat tu kena sabar, niat kita ni kena mesti untuk Allah. Yang kedua, pelaksanaannya tu tadi. Kita sabar melaksanakan perintah Allah. Tadi pelaksanaan ni tadi 13 rukun, 5 minit dia solat ni. Kena sabar, kena buat, kena betul. Jangan mentang-mentang kata aku solat, niat dah solat dah, tapi solatnya cuma takbir kemudian terus tahiyat akhir. Tu tak dinamakan solat, tu dah ajaran sesat. Tu tak sabarlah tu dalam pelaksanaan. Dan akhir sekali kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, rukun dalam mazhab Syafi'i mesti tertib. Solatnya, sebelum solat, wuduk, akhir sekali tertib. Maksud tertib di sini apa dia? Berturutan, setelah yang mana kena buat dulu buat, yang kemudian. Jangan yang kemudian didulukan, yang dulu dikemudiankan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah. Yang seterusnya, saya nak bacakan ayat. Ada orang dikurniakan kehebatan dengan nama, dengan jawatan, dengan ilmu, tapi jangan sampai jadi satu cerita ni. Dalam surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176. Saya bacakan, ada masa lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha. Shadaqallahul azim, ila akhir ayat. Maksudnya, dan bacakanlah kepada mereka, yakni wahai Muhammad, khabar berita seorang yang kami beri kepadanya, yakni pengetahuan mengenai ayat-ayat dari kitab kami. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu ia diikuti oleh syaitan, yakni dengan godaannya, maka menjadilah ia dari orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Ayat ni tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam kitab ni tak ada, kita sampaikan, kita kongsikan. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, berkata Malik bin Dinar, ni kisah ni terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ni kita akan bercerita juga antaranya dengan kisah Raja Madian. Satu hari, dan Nabi Musa ni ada seorang, hidup ketika itu seorang pendeta yang alim, namanya Bal'am ibnu Ba'ir. Bal'am ibnu Ba'ir ni seorang yang alim, doanya biasa makbul. Yang ketiga, kalau berdebat, hujahnya berjaya mematahkan hujah orang bukan Islam ketika zaman Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa ni utuskan Bal'am ibnu Ba'ir ni untuk bertemu dengan Raja Madian, untuk dakwah Raja Madian. Dia pun sampai di istana Raja Madian. Tapi kuasa Allah, Bal'am ibnu Ba'ir ni kalah hujah dia dengan Raja Madian. Kalah dalam perdebatan, satu hal, dia ni ditawarkan oleh Raja Madian kesenangan dan kemewahan. Dan Bal'am ibnu Ba'ir tinggalkan Nabi Musa, yakni tinggalkan jalan Allah untuk dapatkan pengaruh, pangkat dan harta yang diberikan oleh Raja Madian. Itu yang sebab ayat ni turun, nak bagi tahu, ingat, ada orang telah tergelincir imannya kerana godaan iblis untuk mencari harta.
Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, jangan sampai kita bersyukur di atas nikmat Allah ni kita melupakan untuk bayar zakat, untuk buat benda sunat wakaf tak nak buat, sedekah tak nak buat, hibah tak nak buat. Malah benda-benda yang berkaitan tentang harta ni mula-mula tinggal semua. Yang wajib tak nak buat, yang sunat tak nak buat, tinggal. Lepas tu pula mula-mula asal dapat rezeki daripada jalan yang halal, kemudian dia dah tak nak bersyukur dengan cara zakat, tak nak bersyukur dengan cara wakaf, tak nak bersyukur dengan cara hibah dan sedekah. Maka Allah uji dia untuk dia tambah harta dia dengan jalan yang tak patuh syariah pula. Iaitu apa dia? Mungkin main nombor ekor, melabur dekat tempat tak patuh syariah. Akhirnya inilah yang dikatakan sebagai ditenggelam dengan dunia dia sendiri. Harta banyak tapi tak cukup. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, ada rezeki nanti kita akan bertemu lagi. Masa dah menghampiri jam 10 insya-Allah. Jadi berkaitan tentang COVID-19 ni tuan-tuan dirahmati Allah, banyakkan berdoa. Kita patuh kepada arahan kerajaan, itu juga satu pahala buat kita tuan-tuan. Pastikan jarak kita jaga, tempat berkumpul ramai-ramai jangan lama-lama. Perintah Allah terus laksanakan. Doalah banyak-banyak yang Nabi SAW ajar tu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ingatlah pesan Nabi dah beritahu, kalau dalam satu kawasan itu kena wabak, jangan keluar kamu daripada tempat itu. Nabi tak nak benda tu merebak. Dan kalau orang luar pula kawasan tu ada wabak, janganlah masuk. Walaupun hadis ni tidak menjadi hadis hukum, tapi tuan-tuan nak bagi tahu, bila Nabi SAW wafat, semua Islam ni dah komplit dah. Tengok bab wabak pun dah Nabi bagi tahu. Bab cara nak makan pun Nabi dah bagi tahu. Apa lagi yang Nabi tak wariskan kepada kita tuan-tuan dirahmati Allah? Tinggal lagi nak buat tak nak buat saja tuan-tuan dirahmati Allah. Nak buat ni perlu kepada pengetahuan, nak kena tahu apa yang kena buat. Nak tahu kena buat ni kena menuntut ilmu, kena cari ilmu. Dan alhamdulillah kerajaan dah bagi dah majlis ilmu dekat masjid dan surau beroperasi semula. Macam di Palma ni pun alhamdulillah dah kembali beroperasi. Jadi hadirkan diri kita tuan-tuan. Siapa pun yang sampaikan, tak apa tuan-tuan dirahmati Allah. Janji mari datang, ambil input. Daripada 10 dapat beramal satu padanya pun alhamdulillah. Kita dapat satu, kita beramal, kita sampaikan yang satu daripada 10, orang beramal pula. Allahu Akbar. Betul Ustaz Lufi saya duk musik Ustaz Lufi tadi juru nikah. Betul lah beliau juru nikah. Saya tidak melawak satu benda yang tak ada tuan-tuan. Sebab Nabi pun melawak, tapi Nabi melawak benda yang betul. Kita diharam, minta maaf lah ayat saya keras kot, kita dilarang melawak sesuatu benda yang tak ada, ditegah dalam Islam. Antara aturan untuk kita berjenaka, yang pertama, jangan berjenaka sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Kedua, jangan berjenaka di atas kekurangan seseorang. Ketiga, jangan berjenaka dengan menghina nasab seseorang. Yang keempat, jangan berjenaka sama macam nombor 2 tadi, jangan berjenaka di atas sesuatu yang sepakat masyarakat tak suka ataupun sepakat orang itu tak suka yang kena pada dia. 4 adab ni tadi. Tapi kalau nak berjenaka benda yang benar, contoh macam Ustaz Lufi tadi, juru nikah, dan saya kata juru nikah tak boleh nikahkan diri sendiri. Benda yang benar kan? Saya kata Ustaz Lufi samosa jual isi tebal, benar kan? Jadi itu cara kita melawak tuan-tuan, benda yang benar. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bukan apa, bila kita berjenaka cara Nabi SAW ni, kita usik kawan kita, tapi benda yang benar. Dia senyum, dia ketawa. Sedangkan sebelum tu dia baru lepas bergaduh dengan isteri dia, baru risau sebab ada kehilangan, baru risau sebab ada anak tak sihat dan sebagainya. Kita menggembirakan dia. Masya Allah, kita ni Allah berikan pahala. Okey, dan untuk penutup pada malam ni tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi ajar juga pada kita, bila kita nampak orang berjaya, kita doa, ya Allah, murahkan rezeki dia, jadikan dia hamba yang soleh. Untuk aku juga begitu. Kalau kita tak sebut pun untuk aku begitu, tuan-tuan, ada malaikat akan mengaminkan doa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, amin walakal misl. Amin, malaikat mengaminkan doa kita untuk si fulan yang tak ada depan mata kita. Malaikat akan kata amin, dan ke atas kamu walakal mis, dan ke atas kamu doa yang sama. Jangan pula bila tengok orang berjaya, jangan bila tengok orang senang, bila orang bergembira, bercuti, kita bolehlah dia duit besar, bolehlah dia jawatan besar. Tak boleh begitu tuan-tuan. Elakkan. Sebab bila kita berkata sedemikian, kita berfikir sedemikian, orang tu tak ada rasa apa pun, sebab orang tu tak dengar. Tapi sebenarnya
muhasabah balik tuan-tuan. Allahu Akbar. Sedang mencerminkan diri kita sendiri. Kita nampak orang tu senang, alah boleh lah, dia jawatan besar, kita besar, rumah besar, isteri pun besar, anak pun besar-besar. Jangan tuan-tuan. Itu sedang mencerminkan akhlak kita. Yang cantiknya bila nampak orang tu senang, kita doa. Doa tu pulang balik pada diri kita. Dan itu yang kalau kita nampak orang dapat nikmat. Yang kedua Nabi ajar, kalau kita nampak ada kekurangan pada orang, nampak orang ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikan kebaikan pada dia, gantikan sesuatu yang lebih baik. Dan ini Nabi tambah, apa dia? Dalam bahasa Melayu pun tak apa, doa ni tak ada masalah. Apa dia kita tambah yang ketiga tuan-tuan? Janganlah aku seperti itu pula. Kita nampak ada kekurangan pada orang itu, kita doakan baik untuk dia, doakan dia digantikan Allah dengan jauh lebih baik. Dan yang ketiga, jangan aku pula seperti itu, ya Allah, pelihara aku dan keluargaku. Amin. Begitu tuan-tuan adab kita sesama Muslim. Dan yang terakhir bila nak akhir tak tahu. Dia dah dapat mic ni tuan-tuan, memang tak reti nak berakhir. Saya nak kongsikan kebaikan dia tuan-tuan. Sama-sama kita buat benda yang nampak kecil, tapi kalau buat benda tu besar tuan-tuan dirahmati Allah. Untuk akhirnya ni, satu benda yang saya nak kongsikan juga ni tuan-tuan dirahmati Allah. Jangan sampai tuan-tuan dirahmati Allah, perkataan maki hamun ni sebab kita tak suka pada orang, seseorang, jangan maki hamun tu keluar tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu juga mencerminkan iman kita. Jangan letak kandang zoo ni dekat bibir kita. Jangan jadikan bibir ni zoo. Ni selalu saya ulang. Zoo ni terutama binatang yang paling suka yang disebut tuan-tuan, itulah yang hidung pink tu. Tak sebut pun tak sampai hati tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah tu binatang apa tu kan. Orang kalau marah suka sebut benda-benda yang tak elok. Sebab apa? Yang tak elok ni datang daripada iblis, laknatullahi alaih. Baiklah tuan-tuan dan Allah, setakat itu dahulu perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita doakan hari ini COVID naik lagi. Kita doa minta besok kurang dan kembali kepada satu angka. Kitalah yang kena terus patuh kepada arahan yang baik-baik ni tuan-tuan. Sebab banyak lagi ilmu perkongsian yang kita nak kongsikan daripada kitab Minhajul Abidin ini. Dan untuk akhirnya juga, kata Imam Ghazali di peringkat puji dan syukur ni, puji dengan lisan, syukur dengan amalan. Puji dengan lisan, syukur dengan amalan. Yakni alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tu memuji Allah, tanda kita syukur. Tanda syukur dengan perbuatan adalah amalan. Apa dia tuan-tuan? Antaranya solat. Solat wajib tak boleh tinggal, solat sunat ditambah. Saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Itu sahaja ilmu semasa yang saya miliki. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal insani lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah.